الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها. Bersempena ciri Ramadan yang disebutkan di dalam hadis sahih. Allah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," apabila datangnya Ramadan, "Futihat abwabul jannah." Terbuka pintu-pintu syurga. Futihat abwabul jannah. Ughliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka Allah Ta'ala. Wa suffidat asyayatin, dan segala syaitan dibelenggu. Syurga yang telah dibuka oleh Allah Ta'ala seluas-luas ini mempunyai sebab-sebab untuk dimasuki. Di antara sebab-sebab untuk memasuki syurga Allah Ta'ala, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala dalam ayat 82, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat," dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Alhamdulillah, qiyam Ramadan termasuk amal saleh, puasa Ramadan amal saleh. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah, mereka itulah bakal menjadi penghuni syurga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal padanya. Jadi sebab yang pertama untuk memasuki syurga, al-iman wal amalus saleh. Iman dan amal saleh. Pastinya amal saleh dibina atas iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana," siapa yang qiyam Ramadan. Atau di siang tadi, "Man shama ramadhan," siapa yang berpuasa Ramadan. Apa yang menggerakkannya untuk berpuasa? Imanan, kerana iman. Wahtisaban, kerana mengharapkan ganjaran Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan Allah Ta'ala dosa-dosanya terdahulu. Jadi iman dan amal saleh di antara penyebab masuk syurga. Yang berikutnya at-taqwa. Sebab yang kedua untuk masuk syurga selepas al-iman dan amal saleh, at-taqwa. Dan itu di antara falsafah dan matlamat daripada berpuasa itu sendiri. Yaqulu azza wa jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." La'alla, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi at-taqwa di antara thamaratus shiyam, di antara buah daripada puasa, at-taqwa. Dan taqwa itu mampu memasukkan syurga. Qala Allah azza wa jalla dalam surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum," bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhanmu. Baik, pengampunan sekarang diraih dengan puasa. Sekarang dalam bulan ini pengampunan diraih dengan qiyamul lail. Man shama ramadhana aw man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Qala Allah Ta'ala, "Wasari'u," bersegeralah kamu, ila maghfirah, untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Dan Ramadan juga di antara pilihan Ramadan, dia bulan pengampunan. Raghima anfumri'in, raghima anfumri'in, raghima anfumri'in man adraka Ramadan. Celaka, rugi orang yang berkesempatan menjalani Ramadan, keluar dari Ramadan tidak diampunkan Allah Ta'ala. Qala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan Tuhanmu. Bersegeralah juga untuk mendapatkan jannatin, syurga. Syurganya 20 kali 70 macam materi seluas no. Seperti banglo 80 kali 100 atau satu ikar. La, jannatin kam arduha, luasnya as-samawati wal ardh, luasnya seluas langit dan bumi. Tak larat nak tengok lah kawasan seluas langit dan bumi.
Yang mana kesemuanya itu kata Allah Ta'ala u'iddat liman, disediakan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, yang disediakan Allah Ta'ala untuk orang yang bertakwa. Jadi at-taqwa huwa as-sababu tsani lidukhul jannah. Sebab kedua untuk masuk syurga it-taqwa. Sebab ketiga ya, sebab pertama tadi iman, sebab kedua amal saleh, sebab yang ketiga at-taqwa. Sebagaimana disebutkan tadi dalam surah apa itu? Surah Ali Imran ayat 133. Sebab yang keempat, ta'atullah, mentaati Allah Ta'ala. Hari malam ini adalah taat. Qiyam Ramadan, amal orang-orang taat. Dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita usahakan ini ialah usaha agar untuk menjadikan ibadah kita selari macam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam buat. Kenapa semua lari berhimpun di sini? Kerana nak lari daripada cara yang bukan ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'atullah wa ta'atu Rasulillah. Mentaati Allah dan Rasulnya di antara sebab masuk ke syurga. Qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatih ayat 17. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannah, Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam syurga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawah syurga-syurga tersebut sungai-sungai. Wa man yatawalla, sebaliknya orang yang berpaling daripada Allah dan Rasul, berpaling daripada mentaati Allah dan Rasul, yu'adzibhu, Allah Ta'ala akan azab dia azaban alima, azab yang pedih. Dengan demikian, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan pilihan, mandatory, wajib mentaati Rasul. Di antara makna mentaati Rasul, mentaati segala apa yang diperintahkan, menjauhi segala yang Rasul jauhi, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya termasuk dalam mentaati Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat aku masuk surga, illa man aba, melainkan orang-orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Adakah bahlul yang akan enggan masuk surga wahai Allah, wahai Rasul? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah bahlul yang akan enggan masuk surga? Bahlul ini sebenarnya bahasanya baik. Bahlul itu pandai. Dikatakan kepada orang yang tak perlu pandai. Doa mudah-mudahan dia pandai. Baik. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasul? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaatiku, mengikuti sunnahku, meniruku, berusaha menjadikan segala ibadah macam aku, dakhala al-jannah, masuk surga. Wa man 'asani, sebaliknya orang yang menyelisihiku, menderhakaiku, merasakan sunnahku tak cukup, nah, mereka itulah yang dikatakan aba, orang-orang yang enggan. Sebab yang kelima, al-jihad fi sabilillah. Sebab yang kelima, jihad di jalan Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum. Dalam surat At-Taubah, dalam surah At-Taubah ayat 111. Qala Allah Ta'ala, inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala, ishtara, nak membeli. Dan kita ini dalam kehidupan seharian kita sebenarnya kita menjual diri. Kullun nas yaghdu. Semua orang di waktu pagi keluar rumah. Yaghdu, as-sayru fi sabah al-ghudu. Berjalan di waktu siang, pagi itu keluar al-ghudu. Yaghdu. Kullun nas yaghdu. Semua orang keluar dari rumah waktu pagi. Yang itu pergi UKM, yang itu pergi tempat bisnes, yang itu pergi MLM, yang itu pergi macam-macam. Nah, kullun nas yaghdu. Semua orang keluar di waktu pagi. Baik dia keluar untuk apa? Taba'i'u nafsah. Semuanya offer diri dia. Ada yang jadi dalam marketing dia jumpa orang, ada yang jadi pensyarah juga bla 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 dengan orang, ada orang yang berniaga sekian juga, ada yang jadi konsultan juga menjual dirinya kepada manusia, deal dengan manusia. Baik, waba'i'u nafsahu. Semua orang di waktu pagi keluar menjual dirinya. Alangkah beruntung orang yang menjual dirinya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena hanya Allah Ta'ala mampu membeli dengan harga yang tertinggi. Sebaliknya orang sebahagian yang menjual dirinya, menjual agamanya bithamanin bakhsin darahim ma'dudah, menjual dengan harga murah sekadar mendapatkan sebahagian sedikit daripada habuan dunia. Jadi kita kena ingat bahawasanya apa yang kita miliki, nyawa yang kita miliki itu yang paling mahal yang ada dalam diri.
Sepatutnya tidak dijual, melainkan kepada benda yang sangat mahal juga, yakni syurga. Kullu nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Apabila kita menjual diri, sebahagian jualan kita itu menyebabkan kita selamat daripada api neraka. Mu'tiquha, melepaskan jiwanya dan dirinya daripada api neraka. Aw mubiquha, sebahagian jualan niaga yang kita lakukan itu justru hanya untuk menjerumuskan kita dalam neraka Allah. Dua saja aktiviti kita di waktu siang dan waktu malam. Imma menyebabkan masuk syurga, atau imma menyebabkan masuk neraka. Dan kita tahu bahawasanya orang yang telah dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, mereka adalah orang yang beruntung. Wa man zuhsiha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Orang-orang yang dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan syurga, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebab yang keenam, memasukkan seseorang ke dalam syurga, at-taubah, bertaubat. Qala sallallahu alaihi wasallam, at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan tidak ada dosa. Dan Nabi SAW dalam hadis lain menyatakan syurga dimasuki oleh orang-orang yang tidak berdosa. Nah, syurga hanya mampu dimasuki oleh orang-orang yang tidak berdosa. Sebab itu orang-orang yang beriman melakukan dosa, justru mereka dimasukkan neraka dahulu untuk dibersihkan dosanya. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in asabahu qabla dhalika ma asab. Sesiapa yang menyatakan la ilaha illallah masuk syurga, walaupun telah ditimpakan ke atasnya sebelum masuk syurga apa yang telah ditimpakan, yakni masuk dalam neraka. Menunjukkan bahawasanya hanya yang masuk syurga hanya orang-orang yang tidak berdosa. Qala Allah Ta'ala, illa man tab. Yang memasuki syurga hanyalah illa man tab, orang-orang yang bertaubat, wa aman, beriman, wa amila salihah, fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Surah Maryam ayat 60. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah yang bakal memasuki syurga, tidak akan merasai apa-apa bentuk kezaliman di dalam syurga. Sebab yang ke-7, al-istiqamatu 'ala ad-din, istiqamah di atas agama. Saya dah 20 tahun ikut cara yang sahih. Saya dah 20 tahun berusaha untuk membaiki agama. Saya sekian, istiqamah di atas agama. Saya dah 60 tahun pakai tudung, alhamdulillah. Saya dah sekian, dari istiqamah 'ala ad-din. Qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mendakwa dan berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Fala khaufun 'alaihim, tidak ada kebimbangan neraka lagi untuk mereka. Fala khaufun 'alaihim, tidak ada kebimbangan lagi ke atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih. Kenapa? Ulaika ashabul jannah, sebab mereka telah pun menjadi pemilik ataupun penghuni syurga, khalidina fiha, kekal pula mereka di dalamnya. Semuanya itu jazaa'an bima kanu ya'malun, ganjaran dan balasan dari istiqamah di atas agama yang mereka telah lakukan. Sebab yang ke-8, talabul ilmi liwajhillah, menuntut ilmu untuk Allah Azza wa Jalla. Talabul ilmi liwajhillah, menuntut ilmu untuk Allah Azza wa Jalla. Saya suka membandingkan ataupun mencari contoh untuk menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala ni menuntut ilmunya orang-orang pencen ini. Kalau pelajar-pelajar yang menuntut ilmu tak dapatkan CJ, tak lari dari itu. Tapi yang dah 60 tahun, kelas pagi bawa beg, kelas petang bawa beg, malam datang lagi, jam jalan, kelang kelibut, bawa kerusi, tanya tak tahu. Siang ada kelas duha, kemudian petang ada kelas lagi, malam tempat pakyah lagi. Masya Allah. Talabul ilm. Jadi kalau kita tanyakan apa tujuan mereka datang pagi, petang, malam memenangkan diri, pastinya liwajhillah, kerana untuk tujuan Allah, kerana untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang ikut-ikut buat-buat, saya ingat seminggu 2 minggu dah penat. Tapi kalau dah sampai 20 tahun, 15 tahun terus konsisten begitu, pastinya tidak ada lain yang dia cari. Tidak ada lain yang dia cari. Dia cari mardatillah, wajhullah, mencari redha Allah Azza wa Jalla. Menuntut ilmu liwajhillah. Dan kita pun telah tahu bagaimana menuntut ilmu di jalan Allah Ta'ala ini merupakan di antara sebab masuk syurga. Dalam hadis-hadis yang kerap kita sebutkan, antaranya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma.
Sesiapa yang meniti jalan daripada Ampang, daripada Keramat sampai Seri UK, naik lagi bukit, cari parking. Jadi salah tak tarikan. Dia cari jalan. Dah sampai musibah nak parking lagi. Saya lagi kena marah dengan tuan rumah. Pagar-pagar, beware of dog. Nah, iltamisu fihi ilman. Sahalallah Allah Ta'ala. Walaupun kita payah dalam hal itu, payah itu semua tujuan untuk memudahkan jalan ke syurga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita mengharapkan apa yang dijadikan Rasul itu berlaku kepada kita. Allah Ta'ala mudahkan untuk jalan ke syurga Allah Ta'ala. As-sababut tas. Sebab yang ke ingat tu. Yang ke 9. Bina'ul masjid. Membina masjid. Masalah dah bina kena halal. Bina'ul la ba's. Ihtasib ila ajra min Allah. Mintalah pahalanya daripada Allah Ta'ala. Wa ma as'alukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Tidak kupohon daripada kamu pahala, tapi kupohon daripada Allah Ta'ala pahala. Kalau minta pahala daripada manusia, delay. Kita buat application, mohon, claim pun lambat datang. Tapi minta daripada Allah Ta'ala ganjaran yang tidak rugi. So, bina'ul masjid, Nabi SAW bersabda, tak apalah buat pak lain pula. Man bana masjidah. Sesiapa yang membina masjid. Man bana masjidah. Sesiapa yang bina masjid. Yabtaghi bihi wajh Allah. Dia bina masjid mencari redha Allah Ta'ala. Bukan semestinya jadi pengurusi. Man bana masjid. Tak apalah, jadi pengurusi pun tak apalah. Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah. Sesiapa yang membina masjid, tujuan dia membinanya itu mencari redha Allah Ta'ala. Apa jadi? Banallahu lahu mithlahu. Allah Ta'ala akan bina untuknya seperti masjid itu. Pastinya apa yang di syurga itu, wa ma indallahi khair. Wa ma indallahi khair. Apa yang ada pada Allah Ta'ala pastinya jauh lebih baik. Fil jannah, dalam syurga. Sebab yang ke-10, husnul khuluq. Jadi penganjur suruh panjang sikit malam ini. Semalam katanya 11 minit. InsyaAllah malam ini 12 minit. As-sababul ashir. Sebab yang ke-10, husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Husnul khuluq. Apalah gunanya bila kita mengaji, terus mengaji dan mengaji, tetapi tidak menjana akhlak. Sebagian orang itulah masalah kita sebutkan dulu dalam kelas. Dulu kita mula-mula kenal sunnah semua sibuk ulun, pergi kuliah ustaz itu, pergi kuliah ustaz ini, sampai pergi ke GPA, sampai pergi ke ada program di Penang pun pergi ke Penang, semua pergi, Masya Allah. Bila lama dah pandai, tak ada kerja. Bila dah pandai, dah pergi kuliah lah, sibuk nak cantas itu, sibuk nak kritik ini, dah tak ada kerja sebab pandai. Jadi bukan itu buah pandai. Bukan itu yang kita inginkan dari kepandaian. Kepandaian sampai tak takut Allah Ta'ala, melatih diri jadi syekh. Hadalah yang ini tak sepatutnya. Sepatutnya ilmu yang dipelajari, yang ditimba, yurithul khasyya lillah, mewariskan takutkan Allah Azza wa Jalla. Takut yang diwarisi daripada ilmu yang sahih akan ditanggapi ataupun akan ditanggapi dengan tawadhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ah. Sesiapa yang tawadhu untuk Allah Ta'ala, bukan untuk manusia, tawadhu untuk Allah, rafa'ah, Allah Ta'ala angkat. Tapi dah saya sebut TV, tawadhu lillah, husnul khuluq. Baik, man tawadha'a lillahi, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Sesiapa yang tawadhu untuk Allah, Allah Ta'ala akan angkat dia walaupun tak masuk TV. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata. Perkara yang paling kuat, perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam syurga, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wa aktsaru, dan perkara yang paling banyak yudkhilun nasa an-nar, perkara yang paling kuat, powerful untuk memasukkan orang ke dalam neraka, al-famu wal farj, mulut dan juga farj. Hadis sahih. Yang berikutnya, sebab yang ke-12. Saya jadi dulu 11 ya. Sekarang sebab yang ke-11. Kita kena berhenti di sebab yang ke-12 untuk menetapkan 12 minit. Sebab yang ke-11, tarkul mira, meninggalkan berdebat.
Dulu mula-mula mengaji, dan lama pada mengaji. Sekarang masa untuk memperkenalkan diri dengan menunjukkan kejagoan berdebat. Baik. Sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun, aku merupakan ketua penghuni syurga. Aku merupakan ketua kepada penghuni syurga. Siapakah penghuni tersebut? Liman tarakal mira, orang-orang yang meninggalkan berdebat, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Nah, pastinya orang-orang yang nak berdebat dia rasa dia benar, walau wa in kana muhiqqan. Karena kita tahu bahawasanya perdebatan biasanya tidak mendatangkan hasil, melainkan Allahu alam yang saya lihat, Allahu alam dengan ilmu yang sedikit saya lihat, sebahagian perdebatan saja membawa kepada kebaikan. Antara bentuk perdebatan yang membawa kebaikan ialah apabila yang berdebat itu yang hak dominan, yang benar itu dia lebih mampu mempengaruhi. Dan begitu kan yang diajarkan oleh para ulama. Apabila kita ingin mengubah kemungkaran, jika sekiranya kita kekuatan dan kapasiti kita sama besarnya dengan kemungkaran yang ada, itu mungkin tidak akan mentahqiq maslahah. Tapi jika sekiranya yang nak mengubah kemungkaran itu lebih powerful berbanding dengan yang diajak berdebat, di sana pasti akan membawa hasil. Sebab itu kita lihat Ahmad Didat rahmatullah alaih, dia berdebat dengan keadaan dia powerful dan padri-padri yang ada powerless, tubeless. Ini Masya Allah. Dan terlihat Dr. Zakir Naik dan sebagainya di negara Arab, di negara Barat. Lihat bagaimana apabila mereka masuk dalam medan perdebatan, masuk dalam keadaan cukup bersedia. Dan kita lihat hasil daripada perdebatan tersebut, sekian jumlah masuk Islam, sekian yang insaf. Itu debat yang macam itu yang kita nakkan. Sebab itu kita lihat para ulama dahulu yang tasadda, yang sibuk ataupun yang masuk dalam dunia debat seperti Ibnu Taimiyah. Ulama yang ashabul aqdam ar-rasikhah, orang-orang yang memiliki kaki-kaki yang mantap. Nah, jadi perdebatan begitu membuahkan hasil. Kalau tidak, setiap orang datang dengan grupnya, setiap kumpulan datang dengan pasukannya, wa kullu hizbin bima ladaihi farihun. Setiap kumpulan akan gembira dengan apa yang mereka miliki. Datang seperti itu dan balik begitu juga. Tetapi ia telah cukup membuahkan dan menjana kebencian di antara satu dengan lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sebahagian perdebatan justru hanya menjana itsm dan justru hanya menguatkan udwan, permusuhan. Wa hadza la yajuz. Yang berikutnya, tarkul kadhib walau maziha, meninggalkan berdusta walaupun bergurau. Kita tengok pada hari ini kita kalau nak bergurau, mesti bahan-bahannya berupa benda-benda yang tidak betul. Mana boleh orang berbual, jarang orang boleh berbual dengan fakta. Yang berikutnya, al-mudawamatu 'ala at-tatahhur 'inda kulli hadathin wa salati rak'atain ba'da al-adhan. Sentiasa melazimi diri bersuci setiap kali berhadath, kemudian salat 2 rakaat selepas adhan. Berdasarkan hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu pagi berkata, asbaha Rasulullah yauman fada'a Bilal. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi memanggil Bilal. Faqala, ya Bilal, wahai Bilal, bima sabaqtani ila jannah. Apa sebab, apakah perkara yang menjadikan kau mendahuluiku dalam syurga? Aku belum mati lagi, belum pun dikumpulkan manusia di mahsyar, tetapi kau telah mendahuluiku. Mendahului dengan apa? Inni dakhaltul barihata al-jannata. Semalam aku masuk syurga. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan syurga, Rasul juga telah diperlihatkan akan neraka Allah Taala. Fasami'tu khashkhashata ni'laik. Aku mendengar bunyi tapak kakimu. Faqala Bilal, Bilal pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak ada saat diazankan untuk salat, melainkan pasti aku akan salat 2 rakaat. Apabila diazankan untuk salat, mesti aku salat 2 rakaat. Dan tidak ada saat aku berhadath, melainkan akan aku berwudu.
tidak ada saat aku berhadas, pastinya aku susuli dengan berwudu. Hadis sahih. Yang ke-14, adz-dzihabu ilal masjid. Berjalan menuju ke masjid dan kembali ke rumah li ada'is salawat. Pergi balik jalan kaki. Tak apalah naik masjid. Nah, la bas. Pergi dan balik ke masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid." Sesiapa yang berpagi-pagi ke masjid, aurah dan juga balik, a'addallahu lahu fil jannah. Setiap kali dia pergi, setiap kali dia balik, Allah sediakan untuknya nuzulan kullama ghada wa kullama rah. Setiap kali dia pergi, setiap kali dia balik disediakan makan. Kita sebahagian tempat kalau nak menggalakkan orang ramai datang terpaksa sediakan makanan. Banyak mana sangat yang EJK boleh sediakan makanan untuk orang-orang yang datang ke masjid. Banyak mana sangat, special mana sangat. Bayangkan orang yang ke masjid, Allah Ta'ala menyediakan untuknya makanan setiap kali dia pergi, setiap kali dia balik. Sebab yang ke-15, al-ikthar minas sujud. Memperbanyakkan sujud. Bukanlah sampai solat 1 rakaat. Sebagaimana disebutkan pagi tadi ya. Ada orang yang pada malam Lailatul Qadar ada dinamakan salatul qadar. Salat qadar yang mana dibuat lebih kurang 100 rakaat setiap pagi. Jadi al-ikthar minas sujud, memperbanyakkan sujud, antaranya melamakan sujud ataupun melakukan ibadah dengan wali yang bagus. Kita lihat bagaimana Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami, khadam Rasul sallallahu alaihi wasallam, khadamnya. Dia berkata kepada Rasul, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Aku bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Akulah yang membawakan air untuk dia berwudu dan segala keperluannya. Faqala li sal. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku pilihan, memberikan kepadaku permintaan. Mintalah apa-apa yang kau nak. Faqultu as'alu. Aku mohon murafaqataka fil jannah. Aku mohon agar aku boleh duduk sebelahmu juga di surga. Wahai Rasul. Qala aw ghaira dhalik. Apakah kau ada permintaan selain itu? Qala la bal huwa dzaka ya Rasulullah. Bahkan itulah yang teringin-ingin dan yang kuinginkan wahai Rasul. Qala fa inni ala nafsika, bantulah dirimu bi kasratis sujud, dengan banyak sujud. Jadi sujud yang banyak di antara sebab masuk syurga. Sebab yang ke-16, haji mabrur. Haji mabrur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjaran lain kepadanya melainkan syurga. Baik. Yang berikutnya, membaca zikir dan doa-doa tertentu selepas salat. Membaca ayat kursi dan zikir-zikir tertentu selepas salat. Antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata bersabda Rasul, "Man qara'a ayatal kursi." Sesiapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salat, pada penghujung setiap salat, yakni selepas salat, lam yahlu bainahu wa baina dukhulil jannati illa al-maut. Tidak ada yang menghalang, menjadi pendinding di antara dia dan masuk syurga melainkan mati. Maknanya orang yang selalu baca ayat kursi bersalat, tinggal saja mati lagi sebagai tinggal menunggu mati saja untuk masuk ke syurga. Baik, dan banyak lagi di lain. Diteruskan sebab yang ke-18. Salat 12 rakaat setiap hari dan malam. Maksudnya salat rawatib. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailatin 12 raka'ah." Sesiapa yang salat 12 rakaat malam dan siang, bana lahu bait, bunya lahu baitun fil jannah. Dibina untuknya satu rumah di syurga. Apa dia? Arba'an qabla dhuhr. 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat selepas zuhur. Wa raka'ataini ba'da al-maghrib. 2 rakaat lepas maghrib. Wa raka'ataini ba'da al-isya, dan 2 rakaat lepas isya. Wa raka'ataini qabla salati al-ghada. 2 rakaat sebelum subuh. Sebab yang ke-19, ifsya'us salam, mengucapkan salam. Wa it'amut ta'am, buat makan. Wa silatul arham, menghubungkan silatul rahim.
wassalat bil lail, dan qiyamul lail. Masya-Allah. Semua ni rasa kita boleh buat malam ni kan? Ifsya'us salam, menyampaikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. It'amut ta'am, bawa makanan. Bawa makanan pula nak bagi makan orang-orang yang salat, orang-orang salih. La ya'kul ta'amaka illa taqi, wa la tusahib illa mukmin. Jangan berkawan, jangan mengambil sahabat melainkan mukmin, dan jangan makan makanan melainkan orang yang bertakwa. Mencari tempat-tempat salih untuk kita bawa makanan. Di antara cara mendapatkan orang-orang bertakwa, makan makanan yang kita buat. Malam esok buat makan. Maknanya malam esok lebih minum. Baik. Ifsya'us salam, it'amut ta'am, silatul arham, menghubungkan silaturahim, dan salat qiyamul lail. Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam, at'imut ta'am, buatlah makanan bagi orang makan, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam tatkala orang tidur, tadkhulul jannata bis salam, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Sebab yang ke-20, as-sidqu fil hadits, bersifat jujur tatkala berbicara, bukan dua muka. Macam mana yang ada di lidah, begitulah juga yang ada di dalam. As-sidqu fil hadits, wal wafa'u bil ahd, menepati janji, wa ada'ul amanah, melaksanakan amanah, wa hifdzul farj, menjaga farj, wa ghaddul basar, menundukkan pandangan. Di mana menundukkan pandangan? Tatkala berjalan. Tatkala berjalan ada pemandangan yang tak elok, maksud tunduk jalan, tunduk mata. Ada orang bila pulang suka tunduk mata. Tempat-tempat yang tak perlu tunduk mata. Tunduk mata ini apabila kita terpaksa nak berjalan pada tempat-tempat yang ada wanita seperti itu ya. Menundukkan pandangan. Tengah drive kereta jangan tunduk pandangan, nanti tak nampak signboard. Jamil. Nabi SAW bersabda dalam hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, qala adminu li sittan, kamu janji untuk buat 6 perkara, berikan jaminan kepadaku untuk kamu sentiasa melazimi 6 perkara. Min anfusikum adminu lakumul jannah, aku akan jamin kamu syurga. Kamu berikan 6 jaminan, 6 perkara untuk dilakukan. Bila ia dilengkapkan, aku pula menjamin untuk kamu syurga. Apa dia? Asdaqu atau asdiqu idza haddatstum, bersifat jujurlah. Apa yang kita sebutkan tadi, jujur ketika bercakap, melaksanakan amanah ataupun menepati janji, melaksanakan amanah, menjaga faraj, menundukkan pandangan, dan juga wa kaffu aydiyakum, halang tangan kamu daripada melakukan kejahatan. Nah, hadis rawahu Ibnu Khuzaimah dan dia sahih. Sebab yang ke-21 ini khas untuk wanita. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, kata Rasul, idza sallatul mar'atu khamsaha, kalau perempuan salat 5 waktu. Ini bolehlah dijadikan ciri-ciri isteri salihah. Kita buat senarai 5 perkara. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, apabila dia salat 5 waktu, wa Ramadan, wa hassanat farjaha, dia menjaga marwahnya, wa ata'at zawjaha, dia mentaati suaminya, qila laha, akan dikatakan kepadanya, ada malaikat akan berkata kepadanya, udkhulil jannata, masuklah syurga wahai wanita, min ayyi abwabil jannati syi'ta, daripada mana-mana pintu syurga yang kau mau, pilihlah. Mungkin ada pintu warna pink, masuklah ke pink. Wahai perempuan suka color pink, udkhulil jannata, masuklah syurga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah syurga daripada pintu syurga mana yang kau suka. Sebab yang ke-22, ada lagi ni, dah lama. Sallallahu alaihi wasallam. Habis. Sikit lagi, 22. Menjaga 3 anak wanita atau menjaga 3 orang adik-beradik perempuan. 3 orang anak wanita dijaga dengan baik sebab masuk syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesiapa yang menjaga 3 anak perempuan atau 3 adik-beradik perempuan, kana ma'i fil jannah, dia akan duduk bersama aku di syurga. Pak ya, semua anak lelaki. Sebab yang ke-23, bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah Ta'ala semasa kematian anak dan orang-orang yang disayangi. Bersabar dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Tak payah nak sama-sama di hospital, tak payah nak itu, nak ini. Mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Semua orang buat silap. Baik. As-sabr, bersabar, al-ihtisab, hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala semasa kematian anak-anak dan ataupun orang-orang yang disayangi. Nabi SAW bersabda, "Man ihtasaba thalathatan min sulbi." Sesiapa yang mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala semasa kematian anak-anak kandungnya, dakhala al-jannah, akan masuk syurga. Berkatalah seorang wanita kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wasna, kalau 2 macam mana?" Nabi berkata, 2 pun okey. Sebab yang ke-24, kafalatul yatim, menjaga anak yatim. Menjaga anak yatim. Beruntunglah orang-orang yang menjaga anak yatim. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Aku dan penjaga anak yatim duduk begini di syurga, sebelah-sebelah. Wa qala bi usbu'i as-sababata wal wusta. Nabi SAW menunjukkan as-sababah, jadi telunjuk dan jadi tengahnya. Beginilah hampirnya di antara Rasul dan penjaga anak yatim. Sebab yang ke-25, menziarahi orang sakit ataupun menziarahi saudara kerana Allah Ta'ala. Tak semestinya nak tagih hutang. Ziarahi saudara kerana Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Man 'ada marida." Sesiapa yang menziarahi orang sakit, au zara akhan lahu fillah, atau menziarahi saudaranya kerana Allah Ta'ala, bukan kerana bisnes atau hal-hal lain. Nadahu munad, akan ada penyeru di kalangan malaikat berkata, "Anta tibta," kau telah mencari jalan baik. "Wa taba mamsyaka," jalanmu juga telah bagus. "Wa tabawwa'ta minal jannati manzila," kau telah menyiapkan tempatmu di syurga. Sebab yang ke-26, menjaga 2 perkara. Apa 2 perkara ini? Yang pertama, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 10 kali, 10 kali, 10 kali setiap kali lepas salat. Fadzalika yusabbihu fi dubri kulli salati 10. Bertasbih 10 kali lepas salat. Memuji Allah 10 kali dan bertakbir 10 kali. Fadzalika 50 wa 100 bil lisan. Semuanya itu 150 dengan lidah pahalanya. Kemudian bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali, bertasbih 33 kali. Yang demikian itu 100 di lisan, 100 di lidah, tetapi 1000 di mizan. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan dia menyatakan ini antara asbab syurga. Sebab yang ke-27, berlebih kurang semasa berjual beli. Berlebih kurang. Bolehlah ambillah. Okey, harga tu kau redha. Kau boleh beli dengan harga ni, tak? Bismillah. Berlebih kurang semasa berjual beli. Yang berikutnya, at-tajawuzu 'anil mu'sir. Memaafkan ataupun memberikan penangguhan kepada orang yang sukar untuk membayar hutangnya, memberikan tangguh lagi ataupun memberikan dia ruang ataupun masa membayar hutangnya. Itu juga di antara penyebab syurga. Yang ke-29, 4 perkara yang dilakukan dalam satu hari. Ini soalan yang ditanya Rasul SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi pernah bertanya, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima?" Hai di kalangan kamu, siapa yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar berkata. "Man tabi'a minkumul janazah?" Siapa di kalangan kamu yang mengiringi jenazah? Abu Bakar berkata. "Man at'ama minkum al-yawma miskinan?" Siapa di kalangan kamu yang telah memberi makan fakir miskin? Abu Bakar berkata. "Man 'ada minkumul yawma marida?" Siapa di kalangan kamu yang menjaga orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Qala Abu Bakar, "Ana ya Rasulullah." Qala Rasulullah, "Ma jatama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah." Tidak berkumpul 4 perkara ini dalam diri seorang dalam satu hari melainkan dia masuk syurga.
Sebab yang kedua 30. Sebab yang ke-30, sabar semasa mengalami kehilangan penglihatan. Apabila tiba-tiba penglihatan terpaksa kabur atau kehilangan penglihatan terus secara langsung, secara terus, itu juga di antara, kalau sabar menghadapinya, itu di antara penyebab syurga. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman hadis qudsi, Man adhabtu habibatai. Mana-mana insan yang kuhilangkan kekasihnya, yakni dua matanya, fasabar, dia sabar, wahtasab, dan dia mengharapkan ganjaran dari Allah. Lam arda lahu thawaba, aku tak reda baginya pahala selain dunal jannah, selain syurga. Rawahu Tirmidzi wa huwa sahih. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita sekurang-kurangnya. Naam, sebahagian kecil daripada sebab-sebab tersebut pun mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang ia daripada kita dan akhirnya masukkan kita dengannya syurga. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.